Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Firman-Mu begitu indah dan hidup ya Tuhan. 主，你的话语是这么深，这么的活在我们身上。 Oleh sebab itu kami rindu untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. 所以每个人向往来听到你的福音。 Kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. 我们求你圣洁的灵在我们心动工， Memampukan kami bukan hanya kami dapat mengerti firman-Mu, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. 好让我们不但能可以明白你的话语，我们也可以实行你的一切的真理。 Berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami semua yang sama-sama mendengarkan. 就求你高莫你两个牧人，让我所翻译所讲的都能够帮助在座的弟兄姐妹们。 Berikan kami hati seorang murid yang mau tunduk dan belajar kepada firman-Mu yang agung itu. 就求让我们好像学生愿意学习你的话语。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉主名求的， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. 弟兄姐妹们，主你平安。 Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Juli. 弟兄姐妹很高兴，今天我们已经进入第一个礼拜，就是在7月份。 Saudara, saya mengajak kita, mari kita bersama-sama melihat surat 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 弟兄姐妹，我们来读经文《提摩太前书》第5章第1到第8节。 Kita akan merenungkan sebuah tema tentang penatalayan, bertemu dengan kebutuhan keluarga Anda. 这个时候，我们要来学习如何来管理，我们可以满足我们家庭当的需要。 Mari kita melihat surat 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. 我们来看《提摩太前书》第1章第1到第8节。 Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Namun, jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. 不可言这老年人，要劝他如同父亲，要待年轻人如同兄弟，年老妇女如同母亲，要亲亲切切地接待年轻妇女如同姐妹，要尊敬真正守妇的妇人。寡妇若有儿女或是孙女们，要让儿女先在家庭中学习行孝，报答亲情，因为这样神面前是可蒙悦纳的。肚饥无靠的寡妇只仰赖神，昼夜不住的祈祷与祷告。但好厌乐的妇女或者也是算是死了。这些事你们要吩咐他们，让他们无可指责。若有人不照顾亲情，尤其是自己家里的人，就是背弃了信仰，还不如不信的人。 Saudara, sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. 弟兄姐妹们，读经到此。 Saudara, istilah penatalayan adalah sebuah istilah yang harusnya tidak asing di telinga kita. 弟兄姐妹，如果我们讲到管家，我们觉得大家都很熟悉。 Karena penatalayan adalah sebuah istilah yang disematkan untuk para orang-orang percaya di dalam rumah Tuhan. 因为这些管家是我们讲到我们在神的家怎么样管理。 Bahkan kalau kita membaca dalam Alkitab, kita mendapati istilah ini seringkali digunakan oleh Paulus secara silih berganti untuk menunjuk kepada seorang pengurus atau seorang pelayan Tuhan. 因为我们看到保罗常常用这个经文，用这个词句来描述在教会里面管着的人。 Penatalayan sendiri, saudara, dalam bahasa Yunani
istilahnya adalah oikonomos. 在原文就是 oikonomos 的意思。 Saudara, apa itu oikonomos? oikonomos 的意思什么呢？ Saudara, oikonomos terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang artinya adalah rumah, dan nomos yang artinya adalah pengaturan atau pengelolaan. oikos 的意思就是家 ，nomos 的意思是管理。 Saudara, jadi oikonomos adalah sebuah jabatan yang diberikan kepada seseorang yang dipercaya dan dia tugasnya bertanggung jawab mengelola, mengurus segala pekerjaan rumah tangga. 所以管家的意思就是承受被信有责任管理和照顾所有家务的人的职位。 Nah saudara, kalau di zaman saat ini kira-kira oikonomos ini perannya di siapa saudara? 弟兄姐妹，如果现在的意思讲到管家是指谁呢？ Siapa yang dipercaya memiliki jabatan untuk bertanggung jawab mengelola dan mengurus segala pekerjaan rumah tangga? 所以在一个家庭当中，被称为管家来管理所有一切家庭的一切是谁呢？ Siapa saudara? 爸爸。 Pada ragu-ragu ya, yang wanita pada ragu-ragu nunjuk dirinya ya. Saudara, biasanya kepada para wanita, para ibu rumah tangga, betul? 弟兄姐妹，通常来说是一个妇女。 Saudara, ibu rumah tangga bukan cuma mengelola, mengatur, bertanggung jawab atas pekerjaan rumah, tetapi juga menjadi menteri keuangan di rumah biasanya ya. 所以家庭主妇不单单只是帮忙家务一切，但是她 Saudara, 家庭的 menarik 钱 sekali 财也 bahwa 是一样。 jabatan ini disematkan oleh Paulus bukan hanya kepada para ibu rumah tangga, saudara. 当时保罗所指点的，不是单单只是家中的妇女们， Tetapi oikonomos ditematkan kepada setiap orang percaya yang ada di dalam gereja. 但是保罗所指点就是所有信靠主的人在教会里面都是成为管家。 Saudara, kalau ingin tahu jabatan ini fungsinya seperti apa, kita bisa merefer kepada seorang tokoh di Perjanjian Lama bernama Yusuf, anak daripada Yakub. 就我们想到这位，在我们圣经里面可以看到，就是约瑟，就是雅各的孩子约瑟。 Saudara, pada waktu Yusuf kemudian dijual ke Mesir dan dia dibeli oleh Potifar, Yusuf dipercaya oleh Potifar dengan begitu banyak pekerjaan. 所以当时约瑟被卖到埃及的时候，就是佛地方买了他，所以他所在那边工作，管理很多事件。 Segala urusan rumah tangga Potifar diurus oleh Yusuf. 所以佛地方的家庭一切的任务就交给约瑟， Dan Alkitab mencatat hanya satu yang gak diurus oleh Yusuf, 只有一个事件不是他的责任， yaitu Nyonya Potifar. 就是佛地方的太太。 Tapi semua urusan dapur, rumah, dan sebagainya macamnya keperluan Potifar diurus oleh Yusuf. 所以在佛地方的家庭当中，不论是在厨房还是在其他事件，都是约瑟在管理。 Saudara bisa bayangkan betapa sibuknya Yusuf yang bukan cuma ngurus urusan menu makan pagi, siang, malam, tetapi urusan semuanya, saudara. 所以我们看到约瑟当时这么的忙，他不单单只是料理早餐、中餐、晚餐，乃是料理所有的一切。 Tetapi satu hal syarat daripada seorang penata layan adalah orang yang dapat dipercaya. 最主要这个管家必须要拥有一顿就是能够信任的。 Nah, saudara, menariknya orang yang dapat dipercaya di dalam bagian Alkitab kita, saudara, disematkan kepada para orang-orang Kristen, orang-orang percaya Tuhan, mereka pun disebut sebagai penata layan. 所以在教会当中，那些真正虔诚侍奉的人，就是叫管家 Nah,。saudara, sebagai seorang penata layan, kita seringkali dipercayakan Tuhan untuk menjadi penata layan yang baik di dalam hal waktu. 所以我们成为一个管家，我们必须要很虔诚做一切，特别是在时间上。 Bagaimana saudara dan saya menggunakan waktu kita 24 jam ini? 我们如何来利用我们的24个小时？ Apakah kita mengatur waktu itu dengan sangat baik? 是我们把一切管理得很适当呢？ Atau jangan-jangan saudara kita belum sangat baik mengatur waktu yang ada. 是否我们还在管理时间上不够完全呢？ Tuhan juga ingin saudara dan saya menjadi penata layan yang baik di dalam keluarga. 所以弟兄姐妹，上帝也需要我们在家庭当中成为一个好管家， Karena tidak ada satu orang pun di antara kita yang tidak berasal dari keluarga. 因为我们每个人是从我们家里而出现的。 Kita punya keluarga inti, kita punya keluarga besar. 我们有小
我们小家庭，也有我们的大家庭。 Tetapi pertanyaannya, adakah kita sudah menjadi penata layan yang baik di dalam keluarga kita? 是否每个人在自己的家里成为一个好管家吗？ Tuhan ingin juga kita menjadi penata layan yang baik di dalam iman kita kepada Tuhan. 然后我们在我们的生活当中，上帝也希望我们在它里面成为一个福音上的好管家。 Kita menjaga, memelihara iman kita untuk boleh terus semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. 我们每个人必须要保管我们自己的信心，一天一天的不断的在增长。 Adakah kita juga menjadi penata layan yang baik di dalam relasi kita dengan Tuhan? Ya, ini 是否我 doa. 们与上帝的关系在我们管理当中也是一个很恰当呢？ Adakah kita menggunakan waktu-waktu khusus untuk kita bersekutu, berelasi dengan Dia, Allah yang mengasihi kita? 是我们需要有一段的时间与上帝有密切的关系吗？ Adakah kita juga menjadi penata layan yang baik di dalam harta yang Tuhan percayakan hari ini? 在我们前场上，上帝所托付我们的，我们也是成为一个好管 Bukan 家吗。 bicara tentang betapa banyaknya harta yang kita punya, tetapi yang Tuhan percayakan apakah kita sudah kelola dengan sangat baik. 不管我们的钱财有多有少，上帝所托付的，我们是否已经成为一个好管家吗？ Nah saudara, dari 5 bagian ini kita hanya akan membahas satu saja, yaitu keluarga. 弟兄姐妹，在这5点当中，我们只是要讲到一点，就是关于 Hari 我 ini 们的 kita mau 家， mengenal lebih dalam bagaimana saya menjadi seorang penata layan di dalam keluarga. 就是我们要成为一个在家中当中的怎么样的管家。 Saudara, surat 1 Timotius ditulis oleh Paulus sebagai surat pribadi yang dia berikan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. 弟兄姐妹，这个提摩太的书记是保罗要写给他这的意旨。 Nah saudara, karena ini surat pribadi artinya ada banyak hal yang bersifat sangat personal sekali hanya berkena kepada Timotius. 所以这些东西，因为他是特别写给他的意旨，所以这些东西很多是关于 Saudara, Timotius adalah seorang hamba Tuhan muda yang dipercayakan menggembalakan sebuah jemaat di kota Efesus. 我们知道提摩太是一个很年轻的信徒，而且他也在那边管教，在以弗所书成为教子。 Tentu saja sebagai seorang hamba Tuhan muda pengalaman masih kurang, ya. Dia perlu banyak diajarkan dan dilatih, saudara. 他因为成为年轻的神的主仆，所以在很多方面还要学习。 Maka Paulus merasa perlu menulis suratnya kepada Timotius untuk menolong Timotius menggembalakan jemaat Tuhan di kota Efesus. 所以因为这缘故，保罗觉得他必须要亲自写一个特别的书信给提摩太，让他可以来如何服侍神在以弗所的教 Nah, 会。 saudara, di dalam surat yang pertama ini kepada Timotius, Paulus mengingatkan kepada Timotius, hati-hati. Ada banyak pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan Injil yang keliru kepada jemaat-jemaat Tuhan. 第一点要提醒的警告，在有很多异端教导来到这世间是不纯洁的， Mereka berusaha membelokkan Injil kepada hal yang lain. 所以必须他会带我们到其他的方向， Hati-hati terhadap mereka. 所以我们必须要很小心的面 Dan 对。 Paulus berpesan kepada Timotius juga, awasi diri kamu sendiri. 所以保罗特别提醒提摩太，你要自己小心，要照顾自己， Awasi juga ajaran kamu. 也要照顾你所讲的道。 Karena dengan begitu kamu akan menyelamatkan bukan hanya dirimu tetapi juga orang-orang yang mengikuti engkau. 因为你讲的道不单单是对你有所帮助，也可以帮助很多弟兄姐妹。 Saudara, Paulus sadar bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, Timotius akan banyak mengajar orang. 因为保罗知道提摩太要教导很多人， Saudara, bayangkan kalau seorang hamba Tuhan mengajarkan hal-hal yang keliru kepada jemaat, maka pasti jemaat akan melakukan yang keliru juga. 所以弟兄姐妹，你可以想往一个神的仆人，如果他教导错误，所以他的信徒们都会走偏。 Maka Paulus berkata, waspada. 所以保罗提醒他，你必须要很小心。 Nah, saudara, di dalam surat ini juga kemudian Paulus memberikan sebuah petunjuk arahan tentang hal-hal administrasi terkait dengan pelayanan di dalam sebuah gereja. 所以保罗也是提醒他，在教会各种事务的问题上的指导。 Saudara dapat membaca di sana bagaimana kemudian Paulus menjelaskan syarat-syarat menjadi seorang penatua atau diaken atau disebut sekarang adalah majelis. 所以在当中，保罗也教导他如何的成绩配成为一个执事。 Bagaimana kemudian Paulus memberikan penekanan khusus, orang-orang yang diangkat menjadi majelis adalah orang-orang yang dipandang baik di tengah-tengah jemaat Tuhan, memiliki teladan yang sangat baik di dalam iman kepada Tuhan. 所以
保罗特别的强调，成为一个这是必须要在弟兄姐妹当中成为一个好榜样，可以见证主名的。 Dan Paulus juga saudara mengarahkan Timotius bagaimana kemudian kehidupan orang-orang percaya dalam komunitas orang percaya di gereja di Efesus. 所以保罗也特别提醒他，在以弗所教会的弟兄姐妹，如何他们在教会里面生活。 Dan kita masuk di dalam bagian yang kita baca tadi dalam surat Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 8. 所以我们看到提摩太前书第5章第1到第8节当中， Nah, saudara, menarik sekali dalam 8 ayat ini Paulus dengan secara tegas mengajarkan kepada Timotius bagaimana dia harus bersikap terhadap sesama anggota keluarga Allah di dalam gereja Tuhan. 所以在这8节当中，保罗怎么样提醒提摩太对教会、对神家成员的态度应该如何？ Karena tentu di dalam sebuah jemaat itu ada banyak orang-orang yang hadir dalam berbagai level usia. 所以我们在我们教会当中，好像当时的教会也是来到教会的人的岁数都不同的， Ada yang lebih muda dari Timotius, bahkan ada yang lebih sangat senior daripada Timotius. 有的比提摩太还要小，但是有的比提摩太大很多。 Maka Paulus berkata kepada Timotius, kalau yang muda anggap itu adikmu, kalau dia lebih tua sedikit anggap itu abangmu, kalau lebih tua lagi ya bapakmu dan ibu dan sebagainya macamnya. 所以保罗提醒他说，如果比较年轻，就好像你的弟弟；但是比较年长的，就好像你哥哥；或是更长的，就好像你父亲或是母亲。 Lalu dalam bagian ini kita melihat bahwa gereja menjadi sebuah keluarga baru bagi Timotius dan bagi orang-orang percaya, bukan? 所以当时提摩太就在这个教会当中，就好像自己一家人。 Karena dengan hadirnya berbagai macam level usia di dalam gereja, membuat kita menyadari ya inilah keluarga kita yang baru di dalam Tuhan. 所以因为来的会友们年岁都不同，就好像真的是我们是新的一个家庭。 Dan Paulus juga menegaskan kepada Timotius di dalam bagian ayat 1 sampai 8 tentang penatalayan atas keluarga. 所以当时保罗在第1到第8节当中也告诉他关于这样的管理的决定。 Secara khusus di dalam ayat 4 Paulus berkata, kalau ada seorang janda yang benar-benar janda, dia punya anak, dia punya cucu, hendaklah mereka yang lebih dulu berbakti kepada ibu atau nenek mereka. 所以特别在第4节当中，寡妇若有儿女或是孙女们，也要让儿孙先在自己家中学习行孝，报答亲情，因为这样在神面前可蒙。 So dalam bagian ini jelas bahwa Paulus ingin menegaskan bahwa orang percaya bukan hanya menjadi pelayan Tuhan di dalam gereja, tetapi juga menjadi pelayan Tuhan di dalam keluarganya. 所以保罗再次强调，一个信徒不能只是要在教会当中侍奉，乃是在他自己的家庭也要成为一个好管家。 Ada tanggung jawab besar yang diemban oleh orang percaya di tengah-tengah keluarganya. 所以一个信靠主的人在家庭当中也有一个很重要的角色。 Orang percaya tidak boleh lari dari tanggung jawab mengurus keluarganya. 一个信主的人根本不能够逃脱这个家庭的责任。 Hari ini ada banyak orang yang berkata, saya udah sibuk pelayanan, saya sudah sibuk kemudian memberikan persembahan buat gereja, sudah cukup keluarga saya belakangan. 所以有的人这样子的说，我已经很忙在侍奉，也奉献很多，所以我的家庭是排第二的。 Terus saya katakan itu keliru. 我说这是错误。 Keluarga pun adalah ladang pelayanan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. 我们的家庭也是上帝为我们准备，让我们可以侍奉的地方。 Dan sebagai seorang penata layan yang baik, maka kita ditempatkan di tengah-tengah keluarga untuk menjadi terang bagi keluarga kita. 所以我们成为一个好管家，在家当中也能够为主发光。 Jangan mencari berbagai macam alasan untuk mengabaikan keluargamu. 我们根本不可以找很多理由来推辞这个责任。 Jangan mencari pembenaran untuk mengabaikan tugas dan tanggung jawabmu sebagai penata layan di tengah-tengah keluarga. 所以不可以找很多理由来说我们失去我们在家里需要做的管家。 Mari kita menyadari bahwa kita adalah penata layan atas keluarga. 所以我们要清楚明白，每一个人是自己家人的，成为自己的管家。 Apa itu penata layan atas keluarga? 我们要如何来解释说我们在家里成为我们自己的 Adalah 家里的 sebuah 管家呢？ proses yang berpusatkan kepada Kristus di mana kita mengedukasi anak-anak kita, cucu kita, ya, anggota keluarga kita tentang nilai-nilai kekristenan, hidup perjalanan hidup dan keunikan yang kita miliki saudara hari ini sebagai keluarga Kristen di tengah-tengah dunia.
所以嘛，在家庭中成为管理的人是一个基督徒的中心的过程。在这个过程当中，我们要教育我们的子孙们了解我们的价值观、人生教育以及我们作为一个家庭独特的特质和特定的定义。Saudara, ada banyak orang tua hari ini yang hanya berpikir ketika saya punya keluarga, tugas tanggung jawab saya cuma satu, yaitu menyediakan apa yang diperlukan oleh anak-anak saya. 有的时候，弟兄姐妹成为父母的，觉得在家庭当中，我只是需要准备一切我家庭所需要的一切就够了。 Saudara, kita berpikir bahwa kebutuhan materi jauh lebih penting dibutuhkan anak-anak saya atau keluarga saya dibandingkan yang lainnya. 我们向往物质是我们家庭最重要的，过于我们的孩子们。 Saudara, kita keliru sekali. 这个是一个错误的观点。 Kehidupan ini bukan hanya bicara tentang materi, 我们的生活不单单只是物质， tetapi kehidupan ini juga bicara tentang emosi, relasional, dan juga spiritual. 所以我们的家庭，我们不单单讲到物质，但是我们也有我们的感情，也有我们的亲情，也有我们的一切需要。 Saudara, saya orang Tangerang. 弟兄姐妹，我是当尪人， Ada istilah yang dikatakan kalau menikah sama orang Tangerang tuh enak. 所以有这样的说法，如果你嫁给一个当尪人，是个很幸福 Orang nggak 的。 percaya tanya sama semua enak apa enggak. 如果不相信，你可以问师傅是否很好。 Kenapa? Karena dilepas di kebun aja hidup katanya. 只要你放我在原地，就已经可以活了。 Jadi kalau nikah sama orang Tangerang, lepas aja di kebun, ntar juga dia hidup. Dia nggak usah bakal cari kamu cari makan. Dia makan sendiri dari kebun yang ada. 因为如果你嫁一个当尪，你只要有原地，你不需要给他很多吃的东西，他可以从那原地得 Terus hari ini ada banyak orang tua berpikir juga hal yang sama, bahwa ketika punya anak itu seperti anak ayam, dilepas aja begitu, ntar juga hidup. 所以很多父母觉得，只要有孩子，你放他自己长大，他自己就会长大，就好像 Saudara, 小鸡一样。 Keluarga tidak demikian. 弟兄姊妹，家庭根本不是这样的情况。 Kita perlu kemudian memikirkan bukan hanya materi, tetapi emosi, relasi itu saudara, dan juga spiritual daripada anak-anak kita. 我们要向往的不单单只是物质，我们想到他们情感，想到他们灵命的需要。 Kalau kita gagal memperhatikan 3 hal ini, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan di dalam keluarga kita. 如果我们没有注意这3点，我们失败这3点，我们就可以成为让我们的家庭是失败的家庭。 Nah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah seorang penata layan atas keluarga, 如果每个人体会到自己是一个家庭当着管家， apa sih yang perlu kita lakukan? 我们必须要做些什么呢？ Saudara, setidaknya ada 7 hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang penata layan di dalam keluarga. 其实我们在家里成为一个管家，我们有7点我们必须要 Saudara, 注意的。 yang pertama, mari kita mulai memikirkan tentang waktu bersama. 第一点，我们就想到我们在家里在一起的时间。 Ada seorang menggambarkan waktu itu seperti sebuah kereta. 有的人讲到这个时间就好像一个火车， Dan setiap orang yang ada di dalam gerbong kereta itu akan turun di stasiun masing-masing. 每一个在火车上的人都要到达自己的终点是不同的。 Nah, masalahnya kita tidak pernah tahu kapan orang-orang di dalam gerbong itu turun di sebuah stasiun. 我们也不清楚在我们同个同乡里面，他们的到达地是在哪里，我们不清楚。 Jadi selama berada di dalam kereta itu, itulah kesempatan kita bercengkrama, berbicara, berdiskusi, bercanda, dan sebagainya macamnya. 所以在这个火车厢里面的时间，就是我们可以在那边谈天，可以说笑，可以在彼此交往的时刻。 Tapi akan datang waktunya orang-orang yang kita kasih itu turun di dalam stasiun-stasiun yang ada. 但是我们不清楚，当他们到达他们的地方的时候，他们就要下火车。 Waktu mereka turun dari kereta, kita berada di dalam kereta, kita terus melanjutkan perjalanan kita tanpa mereka. 那个时候他已经下去的，但是这个火车还是向前进，我们也是在当中。 Terus saya rasa penggambaran ini sangat baik sekali untuk mengingatkan kita bahwa waktu yang kita punya itu nggak banyak, saudara. 这个事件让我们体会到，其实我们拥有的时间是不多。 Kita seringkali berpikir kita punya banyak waktu sehingga kita suka menunda-nunda waktu. 我们觉得我们时间还很长很多，所以我们就一直在那边延迟。 Waktu bersama dengan pasangan, waktu bersama dengan anak-anak, waktu bersama dengan orang tua, waktu bersama dengan saudara, sangat singkat, saudara. 弟兄，我们跟丈夫的时间，我们跟孩子的时间，我们跟亲戚朋友的时间，其实很短。 Tapi berapa banyak yang kita berpikir bahwa masih ada hari esok. 我们每个人还想到还有明天。
Saudara, bukankah hari esok kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi? 是否弟兄姐妹们不知道明天要发生事件是什么呢？ Berapa banyak di antara kita yang kemudian memikirkan waktu-waktu bersama dengan anggota keluarga kita hari ini? 是否我们可以想我们今天跟家人所拥有的时间？ Saudara, waktu bersama bukan berarti cuma hanya sekedar melakukan kegiatan bersama. 弟兄姐妹们拥有在一起的时间，不是我们同行一个事件。 Karena saya banyak mendapati dan melihat banyak keluarga yang pergi makan sama-sama tapi di tempat makan masing-masing sibuk. 但是我看到有很多家庭在一起去外面吃晚餐，但是在当中每一个人自己忙自己的。 Tidak bisakah kita kemudian meninggalkan semua kesibukan itu sementara untuk bersama dengan keluarga kita saat itu? 是否我们能够放下我们所有一切的忙碌，在一起享用同样的时间？ Saudara, saya tahu saham itu naik turunnya cepat. 弟兄姐妹知道，这个上下很快， Tapi kan tidak selalu setiap waktu kita memantau handphone kita untuk melihat pergerakan saham, 但 bukan? 是我们不需要每时每刻在看我的上的上下。 Saudara, bukankah pribadi-pribadi yang ada di depan kita itu, di samping kita, itu begitu berharga kehadiran mereka? 弟兄姐妹，我们前面的姐妹弟兄，我们旁边的孩子们，不是比这一切更贵重吗？ Maukah saudara dan saya menggunakan waktu yang ada bersama-sama dengan keluarga kita hari ini? 是否我要花这个时间在这一间家庭当中呢？ Saya sering kali ngomong sama semua anak-anak kita masih kecil, mari kita nikmati waktu bersama dengan mereka. 我常常跟师母说，我们的孩子还小，我们来享受跟孩子的时间吧。 Karena tidak lama lagi mereka akan punya dunia sendiri, mereka akan terbang dengan sayap mereka sendiri. 因为不过多少时间，他们已经有了自己之膀，他们要到自己的世界去了。 Saudara, cepat sekali waktu berlalu. 因为时间过得很快， Saudara, saya sangat bersyukur Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan bersama dengan orang tua saya. 我真的很高兴，因为我有时间跟我的父母在一起。 Di usia mereka yang lanjut, saya punya waktu untuk berbicara dengan mereka bahkan sampai di akhir hayat mereka. 到他们年长的时候，我还有时间一直在跟他们交谈，甚至他们去世的时候， Saudara, orang tua kita waktunya juga nggak banyak. 我们的父母时间也很短。 Jangan pikir masih ada hari esok. Mari gunakan waktu ini untuk bersama-sama berjumpa, berbicara dengan orang tua kita. 我们希望我们有更多的时间，可以跟我们的孩子、跟我们的父母在一起交谈。 Bukankah ketika kita hadir bersama dengan mereka, berbicara dengan mereka, mereka merasakan dan menikmati juga berkat Tuhan. 当我们与他们在一起交谈的时候、交往的时候，他们也可以享受上帝的爱。 Biarlah kita boleh menggunakan waktu ini bersama-sama, saudara. 因为我们每个人就是要花这个时间来在一起享受。 Saudara, yang kedua, mari kita mulai memikirkan tentang doa keluarga. 第二点，可能我们要开始想到家庭的祷告会。 Saudara, doa bukan hanya sekedar permintaan kepada Tuhan. 我的祷告不单单只是我们向上帝祈求， Atau sebuah sarana wajib lapor kepada Tuhan karena kita seperti seorang tahanan yang harus ngelapor Tuhan, hari ini saya ngapain aja dan sebagainya macamnya. 不要好像我们就好像犯人一样，每一天都要向上帝报道，今天我所做所行的是什么。 Tetapi doa menjadi sebuah sarana di mana setiap anggota keluarga saling berbagi pergumulan, pengalaman hidupnya kepada anggota keluarga yang lain. 因为在这祷告当中，我们就好像我们家人在一起分享所有一切发生的事件。 Waktu kita bertanya, ada nggak ketakutan kamu, kekhawatiran kamu yang sedang kamu gumulkan hari ini untuk bisa didoakan? 当我们在问的时候，你今天有没有在惧怕当中，有在挣扎当中，是要我们为你祷告的？ Saudara, bukankah melalui doa itulah kita semakin sadar, makin tahu hal-hal yang sedang digumulkan oleh anggota keluarga kita? 在我们祷告当中的时候，就好像我们可以体会到我们家人所领受的一切。 Tetapi berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa ini? 是否我们已经花了时间来为这个祷告的事？ Saudara, saya tidak sedang mengatakan kepada saudara, saudara harus mengeset waktu 2 jam hanya untuk berdoa. Bukan, saudara. 弟兄姐妹，不是说你们必须要定下2个小时再起来祷告， Tapi ada waktu khusus yang kita gunakan untuk bersama-sama dengan anggota keluarga saling mendoakan. 就是我们要花一点时间跟家人在一起坐下来为彼此祷告 Saya。pernah bertanya kepada anak saya, apa yang kamu sedang takuti hari ini? 我曾经问的孩子：“你今天所惧怕的是什么呢 Dia berkata, saya takut saya semakin besar. ？”他说：“我怕我越来越成长。 Kenapa? 为什么呢？ Karena kalau saya makin besar, Didi makin tua. 当我长大的时候，我的爸爸已经老了。”
Dan dia paling takut kalau dedinya sudah nggak ada, saudara. 更怕因为他舍弃他的父亲。 Maka saya susah menjawab, saudara. 弟兄姐妹，我很难回答， Karena tua itu pasti, saudara ya. 因为每个人一定会老。 Lalu saya cuma berkata, ya kita doa sama Tuhan ya. 所以我告诉他，我们来到神面前祷告， Supaya waktu kamu tambah dewasa, Dedi masih tetap kuat dan sehat. 让你一增长的时候，爸爸还是年轻，还是这么的健康。 Saudara, mari kita gunakan waktu-waktu itu, di situ kita bisa berinteraksi dengan anggota keluarga kita. 所以我们利用这样的时间，跟我们家人在一起接触，在一起。 Yang berikutnya, saudara, mari kita saling menghormati. 接下来就是我们彼此尊重。 Saudara, saya rasa satu hal yang umum di dalam dunia ini ketika ada anggota keluarga yang memiliki berkat lebih dihormati dibandingkan keluarga yang kurang memiliki berkat. 弟兄姐妹，在一个家庭当中，有的孩子们比较聪明，比较有盼望。 Apalagi dalam acara makan keluarga biasanya yang lebih dihormati begitu ya, yang punya banyak berkat. 就是那些很多祝福的，他就被称为被尊重。 Saat saya secara tidak sadar seringkali kita pun melakukan itu. 弟兄姐妹，我们常常也是有这样犯这样的过错。 Tetapi hari ini sebagai orang percaya, saya mengajak setiap kita untuk mengubah mindset itu. 所以今天我要教导弟兄姐妹，我们把这一切都改换了。 Saudara, kita menghormati seseorang bukan karena dia punya sesuatu. 我们要尊重一个人，不是因为他拥有的东西， Kita menghormati seseorang karena dia adalah ciptaan yang Tuhan kasihi. 我们尊重他，因为他是上帝所创造的。 Apapun keadaannya, kita menghormati dia sebagai pribadi yang Tuhan ciptakan dan Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. 他的情况是如何，我们觉得他是因为是上帝特别的创造，所以必须要尊重他。 Maka ketika kita saling menghormati, disitulah kemudian kasih Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga kita. 如果我们彼此尊重的话，上帝的爱就临到我们当中。 Jangan lagi membedakan anggota keluarga kita berdasarkan apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa. 我们不要把我们的家人，因为他拥有的是什么，他可以做的是什么，所以我们的尊重比较程度。 Tapi marilah kita mulai dengan melihat bahwa Tuhan pun mengasihi mereka setiap pribadi demi pribadi. 我们要看到神爱每一个弟兄姐妹们。 Yang berikutnya, saudara, 接下去， mari kita ibadah bersama. 来，我们再一起来崇拜。 Saya senang melihat jemaat-jemaat Tuhan di sini yang datang bersama dengan anggota keluarganya. 我很高兴看到我们的会友们来教会聚会的时候是一家一起， Anak-anak duduk bersama dengan orang tuanya. 孩子们跟父母在一起坐在一起。 Tetapi biarlah saudara, ini bukan hanya setiap minggu kita lakukan, tetapi di dalam keseharian kita di rumah, kita juga bisa kemudian mulai membangun ibadah keluarga. 弟兄姐妹，不单单只是礼拜天来教会这样子，我很希望大家在家庭里就有家庭的圣坛。 Musa, saya nggak bisa mem-sharingkan firman Tuhan, belajar. 可能跟牧师说，牧师我自己不会讲到，牧师说可以学习的。 Saudara, mulai dari kita sekarang. 我们从每个人自己而开始。 Dan saya menantang para bapak-bapak yang hadir hari ini, saudara, mulai dari kita para suami yang mengajak istri, anak-anak kita untuk beribadah. 所以这个我挑战所有的父亲在这里，让我们在家庭当中邀请我们的太太、我们的孩子在一起来聚会。 Tanggung jawab ada di tangan saudara dan saya untuk memelihara kehidupan rohani keluarga. 因为家人的灵命的成长是在你的手上， Yang berikutnya, saudara, mari kita saling mendukung. 所以彼此来支持。 Saudara, ada sebuah istilah yang lagi sedang ramai belakangan ini, saudara. 弟兄姐妹，最近有一件事情是非常很多人在谈论的， Yakni crab mentality. 就是 crab mentality Ya, crab mentality, kepiting, mental kepiting. 啊，就是螃蟹的情况。 Saudara, crab mentality adalah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain ketika orang lain itu ingin mencapai sesuatu. 就是我们的每一个人，我们向往要达到的一个情况，所以我们的情况。 Nah, prinsipnya adalah saudara, prinsipnya begini, kalau saya nggak dapat, kamu nggak boleh dapat. 就好像是说，如果我得不到的，你也不可以得到； Kalau saya nggak sukses, kamu pun nggak boleh sukses. 如果我不成功，你也不可以成功。 Artinya saudara bukan mendukung ya, tetapi justru malah menjatuhkan. 不单单是我们
要帮助他，乃是我们要导他。 Kalau Cece nggak bisa pergi studi ke luar negeri, Dede pun nggak boleh. 如果姐姐不能够到外国去深造，妹妹也不可以。 Nah saudara, seringkali mental ini ada di dalam keluarga kita, betul? 所以在我们家庭常常有这样的事件。 Bentuknya tidak selalu seperti tadi tentang studi, saudara. 弟兄姐妹可能不是为了学习， Banyak hal, saudara, kita tidak saling mendukung di tengah-tengah keluarga. 所以在家庭当中有很多事情我们没有互相支持的。 Suami yang tidak mendukung istri, 可能丈夫没有支持太太， istri yang tidak mendukung suami, 或者太太没有支持丈夫， orang tua yang tidak mendukung anak-anak, 他的父母没有支持孩子， anak-anak juga yang tidak mendukung orang tuanya. 孩子们也没有支持父母， Sesama saudara tidak saling mendukung. 所以在家庭当中没有互相扶持。 Saudara tidak heran kemudian di keluarga kita sudah selalu terjadi kemudian konflik-konflik yang muncul karena perihal tidak mendukung. 所以在家庭当中，常常因为没有互相支持，所以发生很多的情况。 Mengapa kita tidak mencoba untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya? 弟兄姐妹，为什么我们不要试试如何互相支持呢？ Meskipun mungkin yang dipilih oleh saudara kita atau anak kita atau orang tua kita mungkin bukan pilihan yang sangat glamor atau sangat indah sekali atau menurut penghitungan kita kurang begitu baik. 可能我们的家人、我们的孩子是我们先生所选择的，不是在我们当中是一个很好的。 Kenapa kita tidak bertanya dan berdiskusi dulu dengan dia tentang hal itu dan kita baru memikirkan untuk ke depannya? 为什么我们没有跟他交谈？为什么他们选择这一点？过后我们才做决定呢？ Daripada kita buru-buru langsung menghakimi dan kemudian kita buru-buru memberikan statement-statement yang kemudian bersifat penolakan. 我们不可以说在还没有听他们的解释当中，就立刻推迟他们的意见。 Saudara, saya bersyukur semua sangat mendukung saya. 我很感谢神，因为师母非常的支持我。 Saudara, waktu saya ambil studi S2 itu semua belum hamil. 当我测试的时候，师母还没有怀孕， Dalam perjalanan studi ternyata semua hamil, saudara. 但是在我学习当中，师母开始怀孕了。 Memang saya studinya di Bandung, tetapi saya harus pergi tinggalkan semua ke Bandung selama 1 minggu untuk belajar, terus kemudian nanti baru balik lagi begitu. 因为我读书在万隆，所以必须到万隆去1个星期，把师母放下。 Nah, semua ibu-ibu di sini yang tahu dong ya kalau orang hamil itu moodnya ya kayak roller coaster ya. 弟兄姐妹们很清楚吧？当你在怀孕的时候，我们的心情也是好像roller coaster这样上下。 Ibu hamil itu sangat ingin diperhatikan oleh suaminya. 一个孕妇常常希望丈夫来看顾他们的情 Nah, 况。 saudara, ada masa-masa di mana kemudian waktu saya studi saya sadar sekali saya tidak bisa hadir bersama dengan semua. 所以当我学习当中，就是我也体会到，我不能够全时间陪师母。 Saya bilang sorry loh, saya harus tinggalin kamu untuk pergi studi dalam waktu kurang lebih 1 minggu dan mungkin kamu akan susah untuk menjangkau saya, menelepon atau sekedar WhatsApp aja. 所以我说我一定要离开你去学习，所以我很明白你一个人自己生活不容易，所以可能你很难可以找到我打电话说我说还是其他的。 Terus semua cuma bilang ya udah pergilah ya, pergi kamu studi di sana, jangan lupa pulang. 师傅就这样子说，不要紧，你去吧，但是记得不要忘记回来。 Wah, bersyukur saudara punya pasangan yang bisa mendukung. 我们感谢神有这样支持我们的。 Hari ini waktu semua bilang saya mau studi, saya dukung. 所以今天师母告诉说还要再学习，我也支持他。 Bagaimana anak-anak? Gak usah pikirin ya, kamu pergi studi, saya sama saya aja anak-anak. 他说孩子们应该怎么办？他说你去学习吧，不要等孩子可以。 Nah, saudara, kalau suami, istri, orang tua, anak, sesama saudara kita saling mendukung, maka ada kekuatan besar di tengah-tengah keluarga kita. 所以在一个家庭当中，如果夫妻、孩子们、家人们都在彼此的支持的话，那么我们就有很大的力气。 Yang berikutnya saudara, mari kita berbagi tanggung jawab. 接下来就我们分担责任。 Saudara, saya percaya tanggung jawab suami dan istri biasanya sudah terbagi. 所以其实我们每个人责任，夫妻都有特别。 Tapi seringkali tanggung jawab kepada orang tua, kepada anak itu suka tidak terbagi dengan baik. 但是我们对孩子们的责任可能就没有分得很好。 Saudara, tentu saja maksud tanggung jawab di sini adalah bukan berarti kemudian anak-anak kita yang umur 5 tahun disuruh angkat galon
naik ditaruh di atas dispenser, bukan begitu maksudnya. 这只分担责任不是说我们5岁的孩子，我们不要他拿一个这么重的水管放到他的 dispenser 去。 Tapi bukankah kemudian kita juga harus menghargai upaya anak kita ketika dia berusaha membereskan mainan, dan walaupun tidak serapi yang kita bayangkan, tapi dia sudah berusaha membereskan mainan itu. 但是这分担责任就是看到我们孩子，虽然他们不能够完全的把他的玩具收拾好来，但是他已经尽了，我们觉得很好。 Saya sama semua kami membagi tanggung jawab kepada anak-anak, masing-masing mereka harus mencuci piring mereka setelah mereka makan. 所以我跟师母有一个同样的，让我们的孩子分担，就是他们把盘必须要洗，当他们吃饱过后。 Walaupun saudara ya, sabun habis banyak. 虽然他们花了很多肥皂， Ya itu resiko saudara ya, ingin berbagi ya, dia cuci kok nggak bersih, dia rasa licin. Ya sabun memang licin gitu ya, dia piringnya licin saudara, pakai sabun terus ya. Habis satu. 所以这些成果我们必须要担的，因为这什么？他们小孩子洗盘的时候觉得不亲切，一直洗，所以花很多肥皂。 Tapi setidaknya kami coba belajar untuk berbagi tanggung jawab dengan mereka. 但是我们从当中，我们怎么样的分担责任给他们？ Nah, saudara, kita sebagai anak-anak yang sudah besar, kita sangat berusaha untuk memberikan kenyamanan buat orang tua kita yang sudah lanjut, bukan? 所以我们成为比较长大的孩子，我们就希望我们的存在能够带给我们的父母。 Tetapi seringkali saudara, kenyamanan yang kita berikan suka melemahkan dan mengamputasi tanggung jawab orang tua kita. 所以，但是我们希望我们给我们爸爸妈妈的一个很好的分享的话，他们可能就让他爸爸妈妈觉得他们舍弃了责任。 Waktu kami sekeluarga besar-besar, saudara yang sudah dewasa, kami ngomong sama mama kami bilang, "Ma, nggak usah ngapa-ngapain lagi di rumah, udah santai-santai aja lah." Ya. 所以我们跟我们因为比较长大了，所以我们就跟妈妈说，你不用再做，我们来做吧。 Mama punya anak 7, udah nggak usah kerja apa-apa lagi. Satu anak dimintain aja 2 juta, dapat 14 juta sebulan. 妈妈，你已经有7个孩子，每个孩子给你2条，那么你已经14条，所以你不需要再做什么。 Gak perlu mama bikin, aduh susah banget. Mama saya tuh punya kebiasaan saudara ya, kadang dia bikin kue kecil apa gitu ya. Jadi suka dijualin cuma buat dia cari aktivitas saudara. 因为我的母亲很会做糕点，所以她做了糕点就卖出去，就好像自己的生活的一点缀。 Lalu mama saya bilang gini, 我的母亲就这样子的说 mama kerja gini bukan buat cari uang, 妈妈做这些不是为了找钱， tapi supaya mama nggak pikun, 就叫我不要变成老年姿态， supaya mama itu badannya tuh nggak kaku kata dia. 不要让我的身体变成很僵硬。 Tapi saya menyadari saudara, iya jangan-jangan ya, kita ini selalu berusaha ingin memberikan kenyamanan, justru malah membuat orang tua kita mengalami amputasi dalam aktivitasnya saudara. 所以弟兄姐妹，常常我们不晓得，我们让父母活得更舒服，原来是就给他们失去了活动的机会。 Biarlah mereka melakukan aktivitas sesuai dengan porsi mereka masing-masing. 让我们可以自己行，只要在他的岗位当中就可以了。 Yang terakhir saudara, 最后一点， mari kita saling melayani. 我们彼此服侍。 Saudara, betapa indah kalau setiap anggota keluarga itu saling melayani. 弟兄姐妹，在一个家庭当中，如果每个弟兄姐妹彼此服侍的话， Bukan hanya di gereja kita melayani saudara. 不单单只是教我们可以服侍， Kita memberikan senyuman yang manis waktu kita menjadi asyir menyambut saudara-saudara kita. 当我们成为招待员的时候，我们给一个微笑。 Tetapi di rumah kita pelit kasih senyum sama 但 istri 我们 kita. 在家里跟我们的太太根本很吝啬，不要给她一个微笑。 Soalnya jangan cuma kemudian di gereja, kemudian kita berkomitmen datang tepat waktu, latihan tepat waktu, memberikan pelayanan yang sangat baik. 我们不要在教会，只是我们来的时间很准时，而且做一切都很准时，而且我们给最好的给教会。 Tetapi di rumah juga kita harus memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga kita. 所以在我们家庭当中，我们也是要给我们家庭最好的。 Anak memberikan yang terbaik, melayani yang terbaik di tengah-tengah rumah tangga. 孩子成为孩子，在家庭当中也是给最好的家。 Istri kalau masak yang paling baik buat suami dan anak-anak. 如果太太如果煮菜的时候，煮最好的给她的孩子跟丈夫们。 Maka kalau keluarga semua saling melayani itu indah sekali, 如 saudara. 果在家庭当中彼此服侍的话，那是一个美好的事。 Karena dengan melayani kita belajar merendahkan diri, betul? 因为在我们学习服侍的时候，我们就谦卑了自己， Kita menganggap yang lain tuh lebih tinggi daripada kita. 我们觉得别人比我们好。 Tapi kalau semuanya melakukan itu, saya percaya itu kasih di dalam keluarga sangat merekat kuat.
就我们每一个人就支持这样子的心，我知道这个在家庭的爱是这么的团结。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们， Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. 主，谢谢你的福音， Tolong kami untuk kami boleh menjadi penata layan yang baik di dalam keluarga kami. 主，求你帮助我们，让我们成为在家里当最好的管 Kami 家。 terkadang mendapati kegagalan, tapi kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kami untuk memperbaikinya. 主，我们知道常常我们会跌倒失败，但是我们看到你一直不断的给我们机会，谢谢 Tuhan 主你。 kuatkan kami, mampukan kami untuk mempraktekannya di tengah-tengah keluarga kami. 主，求你帮助我们，在我们家庭当中，我们一直不断去学习。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主名求， Amin. 阿门。